Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bagi anda sekalian yang menunggu untuk topik pada petang ini, namanya wanita tak semuanya boleh puasa ikut suka hati je. Topik ni agak abstrak sedikit. Kadang-kadang mungkin you salah faham. Saya cuma ingin membawa kepada sudut kesihatan sebenarnya. Sebab wanita ada sebahagian besar daripada anda disebabkan kita ini adalah agama kita sendiri, yang mana boleh puasa kan, wajib puasa bulan Ramadan lagi, tapi ada ketikanya yang you dibenarkan. Saya fokus kepada dari sudut medical, bukan dari sudut agama pun memang ada kaitan. Contoh-contoh seperti yang membatalkan puasa semua orang tahu, tak kira wanita lelaki pun kan, masuk makanan, masuk benda dalam 5 rongga ni kan, mulut, hidung, telinga, apa lagi bahagian kencing dan bahagian buang yang besar tu pun tak boleh kan. Adalah masalah-masalah rumah tangga antara suami isteri, kalau salah-salah senggama semua tu. Saya banyak tengok-tengok ada lebih kurang 9, termasuk sampai ujung-ujung sekali tak boleh gila, tak boleh kalau you dah murtad, memang tak payah puasa lah. Okay. Tapi salah satu daripada yang membatalkan puasa tu ada tulis kat sini muntah. Jadi saya nak ambil anda punya perhatian. Contoh-contoh beginilah. Dan ada satu lagi tentang haid, menses, ada kaitan dengan orang perempuan. Memang terlalu kadang-kadang confusing juga. Bukan dari sudut you boleh semayang tak boleh semayang, puasa tak boleh puasa, tapi masa haid ni pun ada kaitannya dengan puasa. Ni yang seronok kita nak cerita petang ni. Ada ilmu baru yang saya pun dapat, dan anda pun boleh kongsi dengan kawan anda. Boleh tekan share, like dahulu. Baik, nombor 1, kita bahagikan kepada 2 untuk wanita ni, supaya kita tenangkan dulu cerita. Yang satu, kisah orang yang hamil dan menyusu. Boleh kan, wanita banyak pada bulan-bulan puasa macam ni pun memanglah ramai yang berpuasa waktu mereka hamil dan waktu mereka menyusu. Yang ni kita nak habiskan cerita dulu. Lepas tu kita cerita pada yang kebiasaan, yang tidak pregnant, yang tidak menyusu. Boleh? Yang ni yang kita nak fokuskan. Dan kalau ada masa kita discuss dengan orang yang dah post menopausal, maksudnya dah lepas habis haid, umur menopausal tu dah, orang kata apa, dah habis umur 51, 52 tu macam mana, apa kaitannya dengan puasa. Baik, nombor 1, tentang wanita hamil dahulu. Okey, boleh tak mereka berpuasa? Jawapannya boleh. Memang dalam agama pun boleh, tetapi saya ingin mengingatkan kepada anda, kalau you risau dan kerisauan tu menjadikan you was-was, faham? You tak sure lah sama ada aku boleh puasa ke tak boleh puasa, macam mana dengan baby aku ni, nanti jadi apa-apa kan. Kalau you risau tentang baby you atau tentang keselamatan, kesihatan you, kita dalam agama pun makruh, tapi dalam medical you kena pastikan dahulu. Sebab kalau terutama sekali you ada sejarah, dengan elok akak-akak sekalian ataupun ibu-ibu, bapa-bapa yang ada anak wanita yang tengah hamil dan tengah menyusu, terutama sekali kalau you ada sejarah diabetes ataupun tengah ada diabetes, ataupun kenapa saya kata sejarah, lepas tu saya kata tengah kena, sebab jarang-jarang diabetes untuk orang biasa-biasa yang tak reverse, dia kadang-kadang berlarutan sampai panjang umur pun kena juga. So balik pada cerita diabetes ataupun you ada anemia, pernah dengar yang tak cukup hemoglobin dan sebagainya tu. Yang ni antara 2 yang terlalu common yang saya tengok di klinik saya dulu-dulu masa saya muda-muda. Banyak kes-kes wanita yang hamil dan menyusu, mereka terlepas pandang sehingga kan badan tu dah hampir jadi bermasalah besar. Sebab apa? Kalau diabetes ataupun masalah anemia ni, kadang-kadang body kita menanggung beban yang berat sangat. So you kena pastikan dulu. Dan ujung-ujung sekali, kalau dia memudaratkan,
ingat memudaratkan maksudnya sampai you dah letih lesu, dah tak boleh jaga baby, tidur pun orang kata apa, yes, you mengantuk lebih pula kan, kadang-kadang tak cukup hemoglobin ni. Dan diabetes tu lagilah kena jaga kan, takut nanti luka ke, dan you boleh pengsan dan sebagainya. Yang ni memang haram you puasa pun, tak boleh puasa, diharamkan. Tapi dari sudut medikal pula, saya pun kalau boleh nak kata haram tak boleh lah, tapi saya kata you janganlah berpuasa sebab you boleh qada nanti, insyaAllah kan. Tak masa ni you tak payahlah nak degil. Itu yang saya maksudkan, you tak boleh puasa ikut suka hati. Sebab nanti membawa sampai maut pun, tahu tak? Itu yang maksud topik pada petang ni. Boleh? Okey, kalau begitu, ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Kita ingin anda fokus pula kepada mereka yang baru first trimester. Trimester ni maksudnya 3 bulan pertama. Selalunya kalau especially mereka yang tidak berpengalaman, mereka ada masalah-masalah seperti morning sickness, tahu tak, yang muntah, loya pagi-pagi, pening, tak boleh pergi kerja, tak boleh bangun dia sampai tohyong tayang, jadi dia macam nak pengsan lah semua ni. Tohyong hayang ni adalah sesuatu yang membahayakan, especially kalau you sendiri pula kena bawa kereta dan sebagainya. Saya risaulah kan. You pernah dengar tak, kalau pun you tak pernah kena diabetes, kalau you ketar tangan, kalau you berpeluh, kalau you dah ada ni orang ketar-ketar, orang kata sejuk, okay, dan heranlah orang panggil peluh sejuk ni. Itu kadang-kadang dulu you tak ada diabetes, tapi masa you kena apa orang panggil dalam keadaan hamil ni, there is such thing called gestational diabetes. Maksudnya orang pregnant saja yang kena diabetes ni. Lepas pregnancy nanti dah lahirkan baby, you punya diabetes tu hilang. Pernah dengar kan cerita tu? Jadi kita tak nak you kena gestational diabetes ni, lepas tu nanti you puasa pula lagi. Faham tak? Okey, faham lah, tapi kadang-kadang sebab you sayang pada puasa you kan, setengah orang Allah sayang lah nak tinggal, you tak ada menses dah kan masa pregnant semua ni kan, tapi you ada masalah attack daripada kesan daripada diabetes tu, ataupun saya kata apa tadi, campur pula anemia bawah pada 10 unit tu, doktor tak follow up betul-betul ke nanti, ataupun you pun malas nak pergi check ke, turun ke 9 susah nanti nak deliver baby dan sebagainya. Alright, lepas tu kalau anda wanita terutama sekali yang di waktu-waktu sebegini, kadang-kadang doktor bagi ubat-ubatan ataupun vitamin, you kena tahu bila nak makan. Kalau takat iron tablet dengan folic acid, itu boleh waktu buka puasa ataupun sahur, no problem kan. Tapi kalau you memerlukan katakan sedikit antibiotik, faham tak? Maksudnya mungkin you ada infection ke, supaya kita nak menyelamatkan bukan you saja, kita nak menyelamatkan baby you tu. Jadi dua-dua sekali kita nak jaga. You kena makan antibiotik. Kadang-kadang ada yang 2 kali, kadang-kadang ada yang 3 kali sehari. Dia ubat-ubatan yang mengikut timing ni, you jangan nak degil. Okey, seminggu tu kalau kena makan, seminggu tu kalau kena tak boleh puasa, janganlah puasa. Itu maksud saya kan, daripada you nanti dah terlambat, dah nak kena emergency semua, tak seronok lah. Last kali ialah bagi mereka yang kadang-kadang tengok baby dah malas nak bergerak, maksudnya baby punya movement tu dah slow. Bila pergerakan baby terutama sekali dah atas pada 7 bulan, masih lagi slow, mula-mula okey, masuk 28 minggu you dah panik sebab dia dah mula macam ada tak ada je, you tak boleh puasa. Faham jangan nak cuba-cubalah kata tak apalah puasa dulu, nanti malam saya pergi klinik. No, faham? Dan masa kita menyusui baby, kalau you nampak susu berkurangan, salah satu sebabnya ialah of course dari segi pemakanan, terutama sekali minuman kita tak cukup ke, badan kering ke, so ataupun nutrisinya tak betul, lagilah kesian kat baby kita juga kan. Jadi kalau
pengeluaran susu ni berkurangan. Antara satu sebab yang saya minta you tak puasa pada hari itu, cuba dulu betulkan keadaan, nanti kita bayar balik nanti in the future. Okay. Lain pada tu, makanan, minuman you kena jaga betul-betul, sebab antara kebaikan puasa semua dah tahu kan, iaitu ada 3 sebab utama. Nombor 1, untuk mendetoxkan. Maklum sajalah kita dah 11 bulan factory kita, tak kira you pregnant tak pregnant, ataupun lelaki atau wanita, semua kebaikan manfaat ni boleh kita kecapi, iaitu nombor 1, detox. The best, okay, sehingga kau orang dapat Nobel Prize tentang berpuasa. You pernah dengar autophagy tak? Jadi kita sebulan ni, kalaupun kita tak belajar daripada Nobel Prize winner, orang Jepun pula tu menang, bukan orang Islam yang dapat hadiah ni. Dia mengatakan, dan kajian tu dah confirm yang salah satu kebaikan berpuasa ialah untuk membersihkan. Seolah-olah kita tutup kedai dalam sebulan, kita berniaga, selalunya orang akan tutup kan setiap hari Selasa ke, atau seminggu sekali ke, itu yang terbaik kan. Jadi bila kita berpuasa dalam setahun ni, kita dapat 30 hari. Kalau kita buat lagi puasa sunat, wah lagi cun lah kan. Tapi sebulan ni dia cuci habis, kalau betul-betul buat. Okay, so boleh kita galakkan you berpuasa. Cuma disebabkan manfaat tu terlalu bagus, tapi kalau you salah buat pun dia akan merosakkan badan. Kan saya kata tadi, ada masanya you kena makan juga balik, nak kena cover balik you punya masa berpuasa ni. Maklum saja 13 jam ataupun 12 jam, berapa jam, 13 lah kan selalunya. You punya glukos dah tak ada masa tu. Jadi kalau ada masalah dengan diabetes, yang lebih membahayakan ialah kalau hypoglycemia, bukan hyper. Kalau terlebih, orang tak akan pengsan. Tapi kalau you hypo, dah lah you ada diabetes, lepas tu you berpuasa pula lagi, dia tekan turun, itu yang boleh bawa maut, bukan takkan pengsan dia. Faham? Okey. Dan masa tu you punya glycogen dah turun, spare dah tak ada. Jadi kalau you, kan saya kata tadi, kalau you jaga baby, atau you kena ada dua jiwa yang kena jaga, diri you dan baby you, maka you kena spare glycogen yang mencukupi. Contoh, dan body fluid terutama sekali masa kita tak minum apa-apa kan. Puasa ni, dia panggil puasa kering. Sebab zaman moden ni ada juga orang yang gilakan intermittent fasting, tapi mereka boleh setengah tu minum, dia panggil water fasting. Tapi yang paling best masih lagi puasa kering. Yang kita buat sekarang ni very good. Cuma body fluid kita kalau terlalu tak balance, terlalu jatuh, rendah, dia mengakibatkan masalah blood pressure, boleh jadi drop. So semua ni electrolyte tak cukup, itu yang boleh orang kata kepala boleh berpusing-pusing semua tu kan. Sebab tu bila buka puasa, kita kena hati-hati. Saya dah buat lecture, dan you pun dah banyak tengok daripada lecturer lain pun, dia orang pun ada ajarkan tak boleh terus masuk contoh gula atau benda yang terlalu manis, kecuali buah-buahan. Itu digalakkan sangat-sangat. Sebab apa? Kalau you salah hari bulan terlalu manis, baik 000 dia tendang naik dengan terlalu manis, you punya apa orang panggil insulin pun akan naik mencacak tinggi, maka jadilah masalah-masalah yang tak diduga. Sebab tu digalakkan jangan satu lagi pula, jangan ambil air sejuk, jangan ambil air ais. Kita pula masa ni lah air ais jadi the best, tahu tak? Saya masih ingat kalau air sirap tak ada, masa kecil-kecil dulu merajuk, nangis-nangis kecil-kecil. Kalau selalu atuk ais kau buat dengan tembikai tu, dah betul dah. Tapi kita muda-muda, kita banyak bergerak kan, lari sana lari sini. Sekarang kita galakkan air suam.
Sebab apa, body kita satu hari tu dah panas, maksudnya bukan panas dari segi apa, kita tak minum air kan, so dia warm, the body kita tu sentiasa dalam keadaan yang panas, so tak bolehlah suddenly you pergi pom air sejuk. Itu yang jadi pening tu, you perasan tak kalau ambil tu. So sekarang tiba masanya saya cerita apa pula tentang wanita secara am. Okay, kenapa you tak boleh puasa anytime you like. Ada kaitannya dengan dengar ya, ada kaitannya dengan hormon. Ini ada some kajian yang agak pelik lah. Saya tengok ni tak pernah pula saya terfikir semua-semua ni. Rupanya dalam cycle you tu, baru saya tahu sekarang kenapa kita satu kena wajib, bukanlah wajib kan, disunatkan kita bersahur dan digalakkan sangat-sangat walaupun seteguk air. Jangan main. Begitu sekali Rasulullah SAW minta kita tu jangan tinggal kepada bersahur. Okay? Rupa-rupanya cuba you dengar. Ni ada kaitan dengan kita punya hormon. Wanita kena dengar elok sebab lelaki tak ada masalah hormon. Yang cycle ikut haid semua ni kan. So dalam cycle 1 bulan tu, wanita tu kan dia panggil follicular, maksudnya masa yang dia subur, menyediakan tempat untuk sperma datang untuk orang kata apa, fertilization semua tu. Jadi ovulasi ataupun konsep lepas tu turun darah haid semua tu, lepas tu post haid, lepas tu bersedia balik. So cycle tu kalau you steady, cantik je. Katakan kita ambil yang 30 hari ya, saya ambil contoh kan. Masa hari pertama hingga hari 10 ni ada kaitan dengan puasa ni. Okey, dengar. 1 hingga 10, first day sampai hari ke-10, kita boleh puasa panjang. Maksudnya body ataupun wanita ni dari sudut persediaannya, disebabkan dia memerlukan orang kata apa, keadaan estrogen masa tu pun belum tinggi lagi, jadi dia boleh puasa panjang. Maksudnya kalau dia terlambat bersahur pun tak apa. Terlambat baguslah. Maksudnya kalau dia terawal, selalunya orang menggalakkan kita mendekati sahur dekat dengan subuh, betul tak? Kan? Sebelum imsak tu, betul tak? Tapi ramai juga kadang-kadang kita jenis yang you pernah dengar tak, orang bersahur pukul 1, dia lambatkan dia tidur, so dia kata dia nak sahur. Tapi kalau atas daripada pukul 3, maksudnya pukul 3, pukul 2 is no good. You know why? Because kalau terlalu lama, masa fasa ni dia kalau paling-paling pun dalam 14 jam atau 15 jam yang elok untuk you orang kata apa, berpuasa. Kalau lebih daripada tu, body you dah mula akan tertekan. Dia macam orang kata apa, under stress. Dia tak rasa tenang. Okey. Ni bukan kita cerita tentang keto diet ke apa-apa, tak. Okey. Kita cerita normal, kita biasa-biasa hari-hari. Hari pertama hingga 10 jangan terlalu awal sangat bersahur. Okey. Bahkan kebanyakan pada waktu sahur, saya dalam bacaan saya ni tak boleh awal daripada pukul 3, pukul 4. Nak jadikan selamat untuk terutama sekali para wanita, sebab ni ada kaitan dengan hormon you. Hormon pada hari ke-11 hingga ke-15 pula, yang ni dia tidak menggalakkan you puasa lebih daripada 14 atau 15 jam. Dia sendiri ada kajian mengatakan kalau lebih daripada 13 hingga 15 jam ni, you akan tak jadi bersedia atau orang kata apa, sehat puasa you. Faham tak? Jadi letih, lesu, tak cergas lah. Okay? Sebab masa ni juga ada hormon nama progesteron yang memerlukan lebih tenaga dari segi fuel ataupun makanan, ataupun dari segi you punya ni lah, spare tenaga untuk berpuasa. Okey, yang paling penting ialah you cuma ingat hari yang ke-10 terakhir tu. Ni sebab kalau you yang lain pun, saya pun tak ingat, tapi saya nak you ingat lepas menses. Maksudnya hari yang ke berapa selalunya? Hari yang ke-20 lah selalunya kan, betul tak? Sebab orang kata hari yang paling subur antara berapa? Antara ada orang antara 12 atau 14 hingga 18. Tu tarikh-tarikh tengah-tengah tu.
So atas pada hari yang ke-20 tu, saya nak you jangan sesekali sahur bawah pada pukul 4 pun. Maksudnya you kena at least pukul 5. Boleh tak? Boleh faham tak maksud saya cakap ni? Supaya puasa you pendekkan sikit. Orang kata puasa lagi panjang lagi bagus. Tapi untuk wanita, saya nak you faham ini adalah fasa-fasa yang ada kaitan dengan hormon you. Hormon you yang meminta jangan terlalu lama you berpuasa pada 10 hari yang terakhir. Faham tak faham? Jarak timing dia tu, durasi dia, berapa jauh you nak puasa, 13 jam ke 15 jam ke. Kat sini katanya yang paling abdal bawah pada 13, ataupun yang bestnya 13 jam pun dah ngam-ngam je. Berarti kalau you habis sahur you dah lebih kurang 5.40 ke 5.45 tu ngam-ngam. Kalau pukul 6 tu dah dekat sangat dah dengan imsak kan, dah takut nanti mungkin dah termasuk subuh, kelang kabut pula nanti. So pendekkan cerita, kita sampai buka puasa nanti lebih kurang 13 jam, 14 jam paling-paling panjang pun dah cukup. Itu adalah satu pengetahuan baru pada saya. Saya kira bagi anda pun bukan benda yang saya boleh megahkan, yang saya tahu lama dah. Bahkan saya tahu ni baru 2-3 hari ni, sejak saya belajar tentang kenapa pula perempuan tak boleh puasa ikut hati dia. Dia punya suka lah dia nak puasa kan. Rupanya yang ampuja diri, satu. Nombor 2, you punya minda kadang-kadang kuat semangat, tetapi body kena, orang kata apa, fair lah, kena adil. Sebab tu kadang-kadang you kena check. Kalau you dah rajin lapar sangat daripada kebiasaan, ada benda tak kena pada hari tu. Sebab selalunya kalau betul you sahur, you makan buah-buahan yang cantik-cantik tu, okay, dan minuman yang mencukupi, insyaAllah, okay. Dan jangan lupa kepada ni lah, orang kata apa, zaman sekarang ni minyak-minyak yang sihat seperti santan, minyak olive dah mula menjadi popular, saca inci oil, batu sauda, itu semua boleh masa sahur tu menambahkan you punya, orang kata apa, power untuk bertahan lebih lama. Sebab lepas daripada 8 ataupun paling-paling lambat 9 jam dah mula fat tu dah mula burning. Memang kita berbau pun mulut kan belah-belah petang tu, masa tu dah kita punya apa, fat kita dah mula terbakar. Baguslah, kita nak fat kita terbakar. Tetapi kalau you terlalu letih sampaikan tak boleh fokus, baru pukul 3 petang dah nak lawyer, nak muntah semua, check balik. Ataupun you nak marah-marah, moody je, berarti ada benda tak betul dengan you punya bakteria, mungkin tak happy. Sebab tu you jadi depressed ke, jadi murung, jadi nak marah, jadi anxious, tak resah, gelisah. Ini semua petunjuk-petunjuk yang you kena check. Jangan teruskan puasa you kalau sampai you dah jadi macam ni. Tak payahlah tunggu sampai jadi tak betul pula kan. Okay. Sebab bila you dah tak boleh fokus, dah cakap pun merepek, tu dah jangan nak kata oh sayangnya puasa ada lagi 3 jam. No, you break your fast. Is that clear? Jangan puasa pada hari tu, insyaAllah. Blood pressure, kalau siapa rasa-rasa ada blood pressure machine tu, jangan malu-malu pakailah. Sebab mana tahu kebetulan you dapat check, tengok, ya Allah teruknya, so low my blood pressure, atau can be so high also kan. Dan last kali ialah masalah gastrik ataupun GERD, atau masalah ni lah selalunya orang yang ada masalah usus ni kan, seperti apa lagi yang macam sakit ulu hati, belching ataupun bloating, tahu apa, kembung semua tu, yang tu selalunya lain pada kalau tak tahan sangat, you must break your fast. Tetapi you kena check malam seterusnya you makan apa pula, sebab selalunya ada kaitan dengan apa you makan semalaman yang lepas. Okey, sembelit selalunya masalah air ataupun masalah tak cukup serat.
Jangan-jangan orang Malaysia banyak serat. Sebab apa? Kita kadang-kadang malas nak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu saja. So sekalian, Alhamdulillah, kalau anda masih lagi boleh berpuasa sampai hari ini, tak ada masalah, syukur sangatlah. Kita sentiasa mendoakan semoga anda semua sihat walafiat. Berhati-hati dengan apa yang saya kata tadi, sebab ada kes cuma sikit je dia punya kesan dia, kemudaratannya, tapi ada kes yang sampai bawa maut. Jaga-jaga pula kalau you ada asma, ada masalah alergi, berhati-hati sebab makanan yang baru masuk daripada luar, zaman-zaman sekarang jarang-jarang benda atau bahan-bahan tu semuanya tidak bertoksik. Rajin-rajinnya mesti ada bahan-bahan pengawet, pestisida dia kan, spray. Berhati-hatilah dengan campuran MSG tu, macam dia buat macam kacang dia letak aja kat situ. Alhamdulillah. Okey, semoga dunia anda bahagia, akhirat anda syurga, dan senyum semua. Dan tolong tekan share dan kongsi dengan kawan lain. Saya kira mungkin dapat sedikit ilmu baru untuk mereka juga. Boleh? Okey, apa saya kata? Let go, feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.